Ingat ke tak ingat? Okey, Ustazah baca sekali. Lepas ni jangan lupa ni ulang lagi selawat ni kat rumah. Nanti sebelum habis Ustazah akan baca lagi sekali. Okey, kita baca selawat ni insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad silatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq tuhasilu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wahai Allah rahmati, boleh baca sama-sama. Wahai Allah rahmati dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah. Selawat yang muliakan dan menjadikan baiknya akhlak kami dan curahkanlah kesejahteraan dan para sahabatnya. Muka bang. Muka bang. Berespon. Manul, tak selawat ni. Apa dengar semua? Manul, dah dengar? Mana saya tak datang dah belakang ni. Dah Lili. Oh, tak. Lili tahu tak selawat ni? Lili tahu ke tak tahu? Apa? Tak. Okey baik, anak-anak. Kalau iPad tak apa. Bagus juga. Kita mula dekat rumah kita. Ustazah tak dengar, Ustazah? Tak dengar? Tak. Okey baik, Ustazah nak semua orang tutup speaker, tutup sound. Tutup sound pula. Tutup mana? Sorry. Submit kan masing-masing atau tidak? Kalau boleh mute kan? Tak ada yang tak mute lagi. Oh, participant. Okey, boleh dengar clear suara Ustazah? Angkat tangan je. Ustazah nak angkat tangan je. Okey, good. Bagi good je. Good. Okey, alright. Okey, kita mulakan insya-Allah. Semua dah baca surat Al-Fatihah tadi kan? Okey, anak-anak boleh buka muka surat 68. Dah bersedia dengan buku teks? Cuba tunjuk sikit buku. Nak tengok sikit buku awak. Okey, good. Buku ni Ustazah tak boleh nak tengok lah. Okey, bagus. Okey, buka muka surat 68. Okey, baik. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan lagi. Kita punya topik yang terakhir dalam pelajaran yang ke-7 berkaitan dengan peristiwa-peristiwa penting yang berlaku pada tahun ke-7 hingga tahun ke-9 Hijrah. Baik, dah bersedia dengan pensel ataupun highlighter ataupun pensel color? Sedia dah kat tangan? Okay, good. Baik, Ustazah akan ulang kaji sedikit. Okay. Kasih. Okey, Ustazah akan ulang kaji berkenaan dengan Umrah Al-Qadha dulu. Okey, ingat lagi tak tentang peristiwa yang berlaku pada tahun ke-7 dan sehingga tahun ke-9 Hijrah. Okey, sedikit kita ulang kaji sedikit
sebelum Ustazah masuk pada peristiwa-peristiwa penting yang berlaku. Baik, dalam pelajaran tahun 5 yang awak belajar ni, ada beberapa siri peperangan. Peperangan. Okey, bagi kalau sesiapa yang kat belakang dia agak sunyi sikit, tak dengar suara bising-bising, dia bolehlah on dia punya sound. Dia boleh on dia punya mikrofon. Tapi kalau siapa yang kat belakang dia agak bising sikit ke, ada adik main-main ke, boleh off. Tolong tutup mikrofon. Lambat. Apa yang dia tak kuat. Sekejap kita tunggu seorang lagi Irfan masuk. Sekejap Apa yang dia tu? Tak boleh. Irfan dia tengah connect audio jadi dia nak off mute lagi. Dia masih dengar lagi belakang. Okey, kita teruskan boleh? Boleh. Okay, good. Baik, kalau kita lihat pada pelajaran tahun 5 sebelum ini, kita ada 6 siri peperangan yang kita belajar. Bagi yang hadir sepanjang kelas Ustazah ada 6 siri peperangan. Antaranya peperangan Khaybar, peperangan Mu'tah, kemudian kita ada belajar tentang Fathul Makkah, pembukaan kota Mekah. Kemudian perang Hunain, perang Taif, yang terakhir sekali perang Tabuk. Okey, 6 peperangan yang kita belajar ni berlaku pada tahun ke-7 hingga tahun ke-9 Hijrah. Maknanya pada tahun ke-7, ke-8, ke-9, 6 peperangan ni kita belajar. Kalau tahun 4 kita dah belajar kan daripada perang Badar tahun yang ke-2 Hijrah, kemudian perang Uhud tahun yang ke-3 Hijrah dan juga perang-perang lain. Saya bukan nak ulang kaji tahun 4 lah. Cuma kita nak imbas kembali dan kita sambung lagi dengan 6 siri peperangan yang Rasulullah sertai. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sertai. Itu 6 peperangan yang berlaku antara tahun ke-7 hingga tahun ke-berapa Hijrah? 9 Hijrah. Baik, bagus. Jadi antara 6 peperangan ni, yang pertama sekali kita belajar tahun 5 ni peperangan Khaybar, iaitu berlaku pada tahun ke-7 Hijrah. Pada tahun ke-7 Hijrah. Peperangan Mu'tah, pembukaan Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, perang Hunain, peperangan Taif, peperangan Taif semua berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Maknanya daripada 6 peperangan yang berlaku, 4 di antaranya berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Faham ke ni setakat ni? Kalau faham buat good je. Faham ke? Buat good je. Takut sound terganggu kan? Okay, bagus. Jadi peperangan Khaybar 7 Hijrah, Fathul Makkah, Hunain, Taif dengan peperangan Mu'tah pada tahun ke-8 Hijrah. Dan yang terbaru kita belajar sebelum cuti PKP hari itu, iaitu peperangan Tabuk yang berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Baik. Jadi sepanjang tahun ke-7 hingga tahun ke-9 Hijrah ni, selain daripada peristiwa peperangan yang berlaku juga beberapa peristiwa yang penting dalam sejarah hidup kekasih kita yang tercinta iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, antara peristiwa yang berlaku antara tahun ke-7 hingga tahun ke-9 Hijrah ni kita boleh tengok iaitu pada muka surat 61 tu kalau awak boleh rujuk. Ingat lagi tak Ustazah ajar tentang Umrah Al-Qadha? Ingat tak? Ya, kalau ingat Ustazah nak tanya. Boleh Ustazah nak tanya? Boleh ke Irfan Ustazah nak tanya? Dia dah setengah tu. Ingat ke tak ingat? Aduh, aku pula yang kena Irfan kata. Ingat tak Irfan? Ustazah tanya. Haras, ingat tak Umrah Al-Qadha tu apa? Peristiwa dia tentang apa? Rashid ni dah makan ke belum? Muka tak ada senyum Rashid ni. Senyum sikit Rashid. Okey, tak apalah. Ustazah ulang kaji sikit. Ustazah tahu semua lemau je kan. Dalam pagi-pagi pula Ustazah ni buat kelas tahun 5 ni. Okey, baik. Jadi Umrah Al-Qadha ni kalau kita ingat balik lah. Ini Ustazah tak nak cerita panjang sebenarnya sebab kita dah belajar dalam kelas hari tu. Jadi peristiwa Umrah Al-Qadha ni berlaku pada tahun ke-7 Hijrah. Yang mana kalau kita ingat lagi yang Ustazah ada cerita sebelum ni, terjadi selepas daripada perjanjian
Hudaibiyah. Alah, nak Ya. cerita sebenarnya dia cerita hari tu dia sebab cerita dia agak panjang sikit. Terjadi selepas daripada perjanjian Hudaibiyah yang mana pada tahun yang ke-5 Hijrah tu, perjanjian Hudaibiyah itu, jadi akhirnya umat Islam yang daripada Madinah nak menunaikan umrah di Kota Mekah tak dapat menunaikan umrah dengan terjadinya perjanjian tersebut. Dia kata jadi pada tahun 6 Hijrah perjanjian tu dia kata dia boleh pergi pada tahun berikutnya iaitu pada tahun ke-7 Hijrah. Perjanjian Hudaibiyah tu berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Jadi dia tak boleh, umat Islam tak boleh pergi pada tahun 6 Hijrah tu, dia kena pergi pada tahun ke-7 Hijrah. Jadi umrah qada ni maksud dia qada balik umrah yang mereka tak dapat tunaikan pada tahun sebelumnya iaitu pada tahun 6 Hijrah tu. Okey, itu peristiwa yang pertama yang berlaku. Ini Ustazah ulang kaji sahaja sebab kita sebenarnya nak masuk peristiwa-peristiwa lain. Yang kedua, selain daripada umrah qada tu pada tahun yang ke-7 Hijrah ni, peristiwa penting yang berlaku. Yang kedua juga, Panglima Islam memeluk Islam. Siapa Panglima Islam memeluk Islam pada tahun yang ke-7 Hijrah? Antaranya Khalid bin Al-Walid. Al-Walid, bagus. Khalid bin Al-Walid, Uthman bin Abi Talha, Amr bin Al-As. Semua ini berlaku pada tahun ke-7 Hijrah. Yang mana kalau kita ingat balik, Khalid Al-Walid ini memeluk Islam setelah peristiwa Umrah Al-Qadha. Setelah peristiwa Umrah Al-Qadha ni tadi. Okey, itu yang kedua. Yang pertama, peristiwa penting pada tahun ke-7 Hijrah iaitu Umrah Al-Qadha. Yang kedua, Panglima Quraisy memeluk Islam. Panglima Quraisy memeluk Islam. Dan yang ketiga, perkahwinan Nabi dengan siapa? Sofiyah dan Maimunah. Dengan Sofiyah dan Maimunah. Ketiga-tiga peristiwa ini iaitu yang pertama tadi Umrah Al-Qadha dan juga 3 orang pahlawan Panglima Quraisy memeluk Islam dan yang ketiga perkahwinan Rasulullah dengan Sofiyah dan juga Maimunah berlaku pada tahun ke-7 Hijrah. Faham tak ni? Boleh Okay, kalau faham buat good. Mak Amsyah faham? Okay, good. Right. Jadi ketiga-tiga peristiwa ini berlaku pada tahun ke-7 Hijrah. Kalau Ustazah boleh ringkaskan iaitu dia 1 U iaitu Umrah Al-Qadha dan 3 lagi peristiwa iaitu yang 2 peristiwa tu Ustazah dah bagi tahu tadi kan. Panglima Islam memeluk Islam, perkahwinan 2P. 1 U 2P berlaku pada tahun ke berapa? Ke-7 Hijrah. Okay, buat 7. Pada tahun ke-7 Hijrah ada 3 peristiwa yang berlaku, antaranya ialah walaupun Ustazah tak dengar suara awak ulang di situ. Yang pertama ialah Umrah Al-Qadha. Yang kedua peristiwanya apa dia? Panglima masuk Islam. Pahlawan Quraisy memeluk Islam. Yang ketiga? Rasulullah kahwin dengan Sofiyah dengan Maimunah. Ya, perkahwinan Rasulullah dengan Sofiyah dan juga Maimunah. Maknanya 1 U Umrah Al-Qadha, 1 lagi Panglima Quraisy dan 1 lagi perkahwinan 2P. Okay, faham setakat ni? Okay, faham ke setakat ni? Faham. Okay, hari ni kita akan masuk yang apa lagi peristiwa yang berlaku. Yakni pada tahun ke-7 Hijrah juga pada muka surat 68. Okay, semua orang boleh buka muka surat 68. Okay, tadi Ustazah ada cerita 1 U 2P, betul kan? 1 U 2P iaitu Umrah Al-Qadha, Panglima Quraisy memeluk Islam dan yang kedua perkahwinan Rasulullah, betul kan? Sekarang ni ada 3 P yang ketiga iaitu pulang. Pulang apa? Kita tengok. Okay, jadi pada tahun ke-7 Hijrah ada 4 peristiwa, antaranya ialah Umrah Al-Qadha, Panglima Quraisy memeluk Islam, perkahwinan, kan P kan? P. Perkahwinan Rasulullah dengan Maimunah dan juga Sofiyah, dan P yang ketiga ialah pulang. Pulang apa? Iaitu kepulangan Ja'far bin Abi Talib dan Abu Musa al-Ash'ari dari Habsyah. Okay. Ceritanya ialah, kalau awak ingat tahun 2 kita ada belajar tentang bagaimana apabila Nabi mula berdakwah secara terbuka, waktu itu umat Islam telah diseksa dan diancam oleh orang kafir Quraisy. Ingat lagi ke tak ingat? Alhamdulillah ingat lagi. Okey, bila mereka telah diancam, telah diseksa, telah berlaku pelbagai seksaan yang berlaku pada umat Islam, akhirnya
Rasulullah merintahkan umat Islam pada waktu itu berhijrah ke negeri Habsyah pada kali pertama. Ini Ustazah ulang kaji balik Jadi peristiwa hijrah ke Habsyah pada kali pertama, kalau kita tengok pada peta ni kan. Okay, kalau nampak lah, nampak tak apalah. Sebab ni sebenarnya ulang kaji sahajalah, Ustazah nak ulang kaji. Mekah dekat sini, Habsyah ni dia seberang laut. Habsyah kat sini, Mekah kat sini, Habsyah dekat sini. Okay, dia agak jauh sikit lah. Jadi kalau peristiwa, yang ni tak ada dalam buku awak ni subjek tahun 2. Tapi saya nak ulang kaji sahajalah. Jadi peristiwa perpindahan yang pertama umat Islam yang telah dizalimi dan juga diseksa oleh orang kafir Quraisy yang berada di Mekah itu, yang dimulai dengan Sayyidina Uthman, iaitu menantu Nabi dan juga sahabat Nabi juga, dengan isterinya yang bernama Ruqayyah. Itu peristiwa yang pertama. Dan waktu itu 15 orang Islam sahaja yang pergi ke Madinah. Yang pergi ke Habsyah. 15 orang sahaja. Dan mereka waktu yang kali pertama tu mereka 3 bulan sahaja berada di Habsyah. Mereka berada 3 bulan sahaja. Sebab apa? Yang pertama mereka rasa susah sebab mereka ada sikit kelompok orang Islam waktu 15 orang je berada di Habsyah. Mereka agak susah sikit lah berada di satu tempat yang baru. Yang kedua disebabkan oleh mereka memang dah rindu dah kat Mekah. Cuba awak bayangkan awak ni lah kan, awak pergi duduk asrama lah nanti. Bukan, Ustazah tak kata awak pergi duduk dekat tempat jauh. Dekat misalnya duduk dekat Australia ke, dekat Mekah ke. Awak bayangkan awak duduk sebulan tanpa mak ayah awak. Awak rindu tak? Rindu ke tak rindu? Mesti rindu. Jadi waktu ni orang Islam yang berpindah ke Habsyah waktu tu 3 bulan. Mereka dah rasa rindu dah dengan kampung halaman mereka. Dan yang ketiga mereka juga balik semula selepas 3 bulan tu sebab mereka dengar bahawa ramai orang dah mula memeluk Islam waktu tu. Okey, itu peristiwa hijrah pertama ke Habsyah. Peristiwa hijrah yang kedua ke Habsyah berlaku bila Abu Musa al-Asy'ari ni tadi yang kita Abu Musa al-Asy'ari dan juga Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib yang mengetahui hijrah kali kedua ke Habsyah. Kaum muslimin, orang Islam memang telah lagi teruk diseksa dan ditindas oleh orang kafir Quraisy. Dan waktu tu ramai sikitlah 73 orang. Kalau kali pertama 15 orang, kali kedua 73 orang. Yang kali pertama tadi Ustazah kata siapa yang ketuai? Siapa yang ketuai kali pertama tadi ke Habsyah? Saidina Uthman. Tapi kali kedua ini diketuai oleh siapa? Kali kedua ini diketuai oleh siapa? Tengok dalam buku awak tu, Ja'far bin Abi Talib. Ya, Abi Talib. Jadi Rasulullah perintahkan Ja'far bin Abi Talib ini yang mengetuai perpindahan umat Islam ke Habsyah kali kedua. Jadi pada waktu tu Abu Musa al-Asy'ari ni dia sebenarnya bukan orang Mekah. Dia daripada Yaman. Dia nak peluk agama Islam. Jadi dia pergi ke Mekah untuk memeluk agama Islam dengan kumpulan dia ramai lebih kurang 50 orang waktu tu. Dia pergi ke Mekah untuk memeluk agama Islam. Jadi pada ketika itu umat Islam berada di Mekah telah teruk dan juga diseksa oleh orang kafir Quraisy. Jadi Rasulullah kata, wahai Abu Musa al-Asy'ari dan juga rombongan Abu Musa al-Asy'ari ni tadi, rombongan yang daripada Yaman ni tadi, dan juga Rasulullah minta Ja'far bin Abi Talib menyertai orang Islam yang berada di Mekah itu supaya berhijrah ke Habsyah kali kedua. Faham tak ni semua orang? Okey, baik. Jadi selepas itu bila mereka dah berada selain daripada umat Islam teruk ditindas dan diseksa di Mekah. Ustazah. Ya. Amakal belum masuk lagi. Ya, okay, baik. Okay, selain daripada umat Islam teruk ditindas oleh orang kafir Quraisy, yang kedua salah satu sebab daripada penghijrahan Rasulullah ke Habsyah ialah untuk menyampaikan dakwah Islam kepada Raja Habsyah ketika itu. Siapa ingat siapa nama Raja Habsyah? Siapa ingat? An-Najashi. Jadi selain daripada itu, menyampaikan surat dakwah kepada Raja An-Najashi yang disampaikan oleh Amr bin Umayyah Ad-Dhamiri. Okay, awak boleh tengok pada muka surat 68, baris yang kedua hujung sekali. Amr bin Umayyah Ad-Dhamiri, tolong gariskan ataupun tolong highlight. Yang tu. Dia sampaikan surat dakwah kepada Raja An-Najashi.
Jadi pada tahun yang ke-7 Hijrah ni tadi, sambil-sambil awak highlight, awak dengar je. Pada tahun ke-7 Hijrah ni tadi, rombongan Ja'far bin Abi Talib dan juga Abu Musa al-Asy'ari ni kembali semula ke Madinah. Sebab apa mereka tak kembali ke Mekah? Sebab waktu tu belum lagi Fathu Mekah, belum lagi peristiwa pembukaan kota Mekah, yang mana Rasulullah belum lagi dapat menawan kota Mekah secara menyeluruh. Waktu ni Rasulullah dengan para sahabat masih lagi berada di Madinah. Jadi mereka kembali ke Madinah. Kalau awak boleh ingat, pada peperangan yang pertama kita belajar tahun 5, peperangan apa? Ingat peperangan pertama yang kita belajar. Tahun ke-7 Hijrah je, satu peperangan tahun 7 Hijrah. Peperangan apa? Munib, peperangan apa Munib? Khaybar. Ya, peperangan Khaybar. Kalau awak masih ingat, pada Peperangan peperangan Khaybar. pada muka surat 8 tu, kalau awak tengok pada muka surat 8, nanti awak boleh tengok pada baris kan ada gambar duit tu kan. Bawah gambar duit tu, Rasulullah membagikan harta rampasan perang yang diperoleh kepada tentera Islam. Selain daripada tentera Islam dalam peperangan Khaybar mendapat harta rampasan perang, yang kedua Rasulullah turut bagi sebahagian daripada harta rampasan perang kepada Ja'far bin Abi Talib. Mereka ni baru je pulang daripada Habasyah. Kalau ikutkan biasa dalam siri-siri peperangan, Rasulullah akan berilah harta rampasan perang ini kepada orang Islam yang turut sama menyertai peperangan. Tapi pada peperangan Khaybar, Rasulullah turut sama bagi harta rampasan perang ini kepada kepada Ja'far bin Abi Talib yang baru pulang daripada Habasyah ni tadi. Faham tak setakat ni? Kalau faham, buat good. Faham. Aiman boleh dapat Aiman? Aiman muka surat 68 Aiman. Okay, kita sekarang ni tak boleh lama lagi. Zoom pun dah bagi amaran ke Ustazah. Kita nak berhenti dah ni. Okay, kalau sempat, kalau tak sempat, kalau kita terus stop, insyaAllah nanti ada kelapangan nanti Ustazah akan buat lagi. Sebab lepas ni Ustazah ada kelas lagi dengan kelas tahun 3 insyaAllah. Okay, itu yang pertama. Ustazah ulang kaji. Pada tahun ke-7 Hijrah, ada 4 peristiwa yang berlaku. Peristiwa yang pertama ialah apa dia? Apa dia U? Umrah Al-Qadha. Bagus. Dan juga ada 3 P. 3 P. Apa P yang pertama? Panglima. Ya, betul. Panglima Islam memeluk Islam. Antaranya siapa panglima Islam yang terkenal memeluk Islam waktu tu? 7 Hijrah. Al-Walid. Khalid bin Al-Walid. Bagus. Yang lain pun awak kena ingat. Okey, yang kedua. Okey, tadi panglima. P yang kedua apa? Perkahwinan. Ya, perkahwinan Nabi dengan siapa? Sofia dan Maimunah. Ya, Sofia dan Maimunah. Dan P yang ketiga apa dia? Pulang. Pulang. Siapa yang pulang? Rania ke pulang? Najwa yang pulang? Tak. Siapa yang pulang? Ja'far bin Abi Talib dan Abu Musa al-Asy'ari. Mereka pulang daripada Habasyah. Maknanya pada tahun ke-7 Hijrah ada berapa peristiwa? Okay, cuba semua orang buat 4. Ada berapa peristiwa? 4. 1 U, 3 P. 3 P. Al-Qadha, Panglima Islam, Panglima Quraisy memeluk Islam, perkahwinan Nabi, yang ketiga kepulangan Ja'far bin Abi Talib dan Abu Musa al-Asy'ari. Baik, itu sahaja setakat ni. Boleh Ustazah berhenti? Boleh. Sebenarnya menarik lagi sebenarnya selepas ini kita akan tengok pula apa lagi peristiwa penting yang berlaku antara tahun ke-7 hingga 9 Hijrah. Tapi peristiwa ini iaitu keengganan orang munafik untuk pergi ke dalam peperangan Tabuk, iaitu peperangan Tabuk berlaku pada tahun keberapa? Ingat lagi, kita ingat ni. 9. Ke 9. Okey, awak sebenarnya mudah je. Tahun 5 ni peperangan pertama yang awak belajar ialah peperangan Khaybar, betul tak? Betul. Peperangan Khaybar 7 Hijrah. Peperangan yang lain tu, yang pembukaan kota Mekah, peperangan Hunain, semua 8 Hijrah. Peperangan Tabuk dia 9. Dia ada satu yang 7, satu yang 9. Peperangan Tabuk dia 9 Hijrah dan juga nanti dia ada peristiwa selepas daripada putus masa daripada peperangan Tabuk ini yang berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Antaranya ialah peristiwa tentang keengganan orang munafik nak mengikuti peperangan Tabuk. Yang kedua, cerita tentang Masjid Ad-Dirar. Kenapa Masjid Ad-Dirar ni ada? Disebabkan Masjid Ad-Dirar ni. Masjid Ad-Dirar ni. Nanti insyaAllah kita akan sambung pada pembelajaran seterusnya. Boleh tak Irfan? Okey, setakat ni ada soalan nak tanya sebelum Ustazah tutup? Ada soalan nak tanya? Ya, Irfan.
ada soalan nak tanya? Suara tak clear, Irfan. Boleh buka. Irfan. Irfan yang nak tanya tak dengar lah Irfan. Ada soalan nak tanya? Dalili ada soalan? Tak ada. Najwa. Mak Amsyah. Ada soalan? Maka tak ada geleng lah sikit ni sebab tak nampak. Ya ke tak ya sebab tak respon. Rani ada soalan? Tak ada 9.52 jadi kita bermula dalam 9.1. Dah setengah jam. Sebab kalau Zoom ni dia boleh 40 minit je. Munib ada soalan? Tak ada. Apa benda kita belajar hari ni Munib? Tolong bagi ringkasan sikit. Ada 4 benda penting yang kita belajar hari ni. Tolong bagi ringkasan sikit Munib. Umrah, qada, Pada tahun berapa tu? kalimah. Lagi? Kalimah Quraisy masuk Islam, Okey. perkahwinan Rasulullah, Okey. Lagi satu? kepulangan Ja'far dengan Abu Musa. Okey. Bagus. Rashid. Ja'far bin Abi Talib dengan Abu Musa al-Asy'ari ni dia pulang daripada mana? Lain dari Habsyah. Pulang daripada? Habsyah. Okey, bagus. Okey, Ahmad Syafiq. Sebab apa mereka pergi ke Habsyah? Ahmad Syafiq Aiman. Sebab apa mereka pergi ke Habsyah? Sebab Amsyah. Sebab apa mereka pergi ke Habsyah? Sebab apa? Sebab? Sebab apa Aiman? Orang hantar surat dakwah Ya, kepada sebab orang Islam terus dah disiksa oleh orang kafir Quraisy. Sebab apa lagi Amsyah? Mereka pergi ke Habsyah. Sebab apa dalili mereka pergi ke Habsyah? Jangan tengok buku. Awak kena dengar apa saya cakap. Tak ada dalam buku. Najwa, sebab apa mereka pergi ke Habsyah? Rania. Ingat lagi tak saya cakap apa? Haras, sebab apa mereka pergi ke Habsyah? Yang pertama, Ja'far bin Abi Talib pergi ke Habsyah sebab apa? Sebab mereka teruk disiksa dan ditindas oleh orang kafir Quraisy. Yang kedua, untuk menyampaikan dakwah Islam. Dia sebenarnya. Sebab tu mereka pulang pada tahun ke-7 Hijrah. Waktu tu Rasulullah dah berada di Madinah. Okey, setakat ini sahaja. Saya minta maaf kalau ada salah silap. InsyaAllah kita akan sambung pelajaran. Kalau sekolah buka, kita sambung kat sekolah lah. Kalau sekolah tak buka, insyaAllah kita akan sambung lagi. Dah siap ke kerja sekolah sirah sebelum ni? Dah. Okay, kalau yang belum siap, boleh siapkan. Boleh buat nota. Kerja sekolah hari ni ialah tolong buat nota berkenaan dengan 4 benda ni. 1U, 3P ni tolong buat nota. Nanti kalau dah siap boleh send kat Ustazah. Okay, itu sahaja setakat ni. Wallahualam, kita tutup dengan umul kitab tak. Kita tutup dengan surah Al-As dan tasbih kifarah. Okay, jangan lupa. Jangan tinggal. Jangan lupa ulangan Quran. Jangan dengar cakap mak ayah kat rumah. Jaga aurat, terutama yang banat, banding pun sama. Tolong mak ayah kat rumah. Okay, setakat itu sahaja. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.